Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi korang. So, hari ni aku nak cerita hantu. Korang tahu tak hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? Okay, sebelum nak tahu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay korang, so hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? Korang dah ready ke nak tahu? So, hari ni aku nak cerita hantu pasal kisah sebenar anak patung. Okay, anak patung itu bernama apa? So, korang nak tahu tak? Sebelum nak tahu, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dulu. Okay, hari ni aku nak cerita pasal kisah sebenar anak patung berhantu. Anak patung berhantu itu bernama Annabelle. Okay korang nak tahu tak kisah sebenar dia pasal patung Annabelle ini? Jangan lupa tengok video sampai habis kalau korang nak tahu. Jangan lupa like video ni sekali tau. Tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. Tapi korang semua jangan lupa subscribe. Pada tahun 1970, seorang ibu telah membeli patung jenis Raggedy and Doll antik dari kedai barangan lama. Pada tahun 1970, seorang ibu telah beli patung jenis Raggedy and Doll. Anak patung itu dibeli untuk dihadiahkan kepada anaknya, iaitu Donna bersempena dengan hari lahirnya. Anak patung itu dibeli untuk hadiah hari jadi kepada anaknya. Anaknya bernama Donna bersempena dengan hari lahir, maksudnya hari jadi. Pada masa itu, Donna ialah pelajar di kolej yang bersedia untuk menerima kelulusan ijazah kejururawatan dan tinggal di sebuah pangsapuri kecil bersama kawannya, Angie. Kawannya bernama Angie. Angie. Donna gembira semasa mendapat patung itu dan menjadikan perhiasan di dalam biliknya dan diletakkan di atas katilnya, dan tak ada merasakan apa-apa yang pelik sehinggalah beberapa hari kemudian. Ketika itu, Donna dan Angie merasakan sesuatu yang pelik dan menyeramkan mengenai patung Annabelle itu. Masa waktu tu, Donna dengan Angie dah rasa sesuatu yang agak pelik dan menyeramkan apabila mengenai patung Annabelle itu. Anak patung tu seolah-olah bergerak sendiri daripada satu tempat ke satu tempat lain. Kadang-kadang mereka menjumpai anak patung itu dalam keadaan kaki bersilang dan tangan memeluk tubuh. Kadang-kadang diorang jumpa anak patung tu dalam keadaan kaki bersilang dan tangan memeluk tubuh. Kadang-kadang juga mereka temui anak patung itu berdiri dan bersandar di atas kerusi meja makan. Kadang-kadang diorang pun nampak juga anak patung tu berdiri dan bersandar di atas kerusi meja makan. Setiap hari sebelum pergi ke kerja, Donna meletakkan anak patung di atas sofa. Tetapi apabila pulang, dia terpaksa mencarinya di biliknya, di atas katil dengan pintu yang tertutup rapi. Pada satu malam, Donna pulang dari tempat kerja dan mencari patung Annabelle itu, dan sekali lagi tiada. Dan Donna jumpa patung tu di atas katilnya. Pada satu malam, Donna dah pulang dari tempat kerja dia. So, dia pun carilah patung Annabelle tu lah. Dan sekali lagi tak ada. Dan Donna jumpa patung Annabelle tu berada di atas katilnya. Donna pun mendekati patung itu untuk memeriksa sesuatu. Donna pun dekat-dekat dengan patung tu untuk memeriksa sesuatu. Rasa takut menyelubungi diri Donna ketika dia memeriksa patung itu. Dan Donna ternampak kesan seolah-olah seperti darah yang terkeluar daripada badan patung itu sendiri di belakang tangan dan dada. Tiba-tiba Donna ternampak kesan seolah-olah seperti darah yang terkeluar dari badan patung itu, patung Annabelle tu lah, di belakang tangan dan dada. Setelah rasa ianya terdesak, Donna dan Angie membuat keputusan untuk mendapatkan nasihat pakar. Tidak lama kemudian penyiasat itu menghubungi mereka dan Donna diperkenalkan kepada semangat roh Annabelle Hingis. Annabelle ialah seorang gadis muda yang tinggal di sebuah kawasan sebelum pangsapuri dibina. Annabelle ni adalah seorang gadis muda yang tinggal di sebuah kawasan sebelum pangsapuri dibina. Masa tu pangsapuri tak dibina lagi. Sebelumlah, Annabelle berusia 7 tahun semasa mayatnya dijumpai dalam pangsapuri tersebut. Annabelle berumur 7 tahun semasa mayatnya dijumpa dalam pangsapuri tersebut.
Roh Annabelle tertarik dengan Donna dan Angie dan mahu tinggal dengan mereka dengan berpindah ke dalam anak patung itu. Sebab itulah anak patung tu berpuaka, sebab roh budak yang mati dibunuh tu melekat ke anak patung tu sehingga membunuh seorang daripada rakan Donna dan Angie. Roh Annabelle itu tertarik dengan Donna dengan Angie. Sebab itulah anak patung tu berpuaka, sebab roh budak yang mati dibunuh tu melekat dekat anak patung tu sehingga membunuh seorang daripada rakan Donna dan Angie. Sehingga sekarang patung Annabelle telah disimpan rapi dan tidak boleh dikeluarkan atau disentuh oleh sesiapa sekali kotak tempat simpanannya. Sampai sekarang patung Annabelle tu dah simpan di tempat yang rapi, sebab dah simpan di tempat yang rapi dan tak boleh dikeluarkan atau disentuh oleh sesiapa sekalipun dalam kotak simpanan itu. Kenapa diorang simpan Annabelle tu dalam kotak simpanan tu? Sebab anak patung itu menyeramkan, so diorang simpan lah. Masa mula-mula mak dia beli untuk hadiah hari jadi kan, dia tak tahu pula kan patung ni seram, so dia buat tak tahu je lah kan. Macam dia tak rasa apa-apa lagi, so sebab tu lah dia buat tak tahu je. Lepas tu dah beberapa hari dia dapat tahu yang anak patung itu agak menyeramkan dan menakutkan. So lepas diorang dah kena masalah dengan anak patung tu kan, diorang pun simpan anak patung tu dalam kotak sebab anak patung tu menyeramkan. Korang faham tak? Kalau korang tak faham kan, korang buat faham je lah kan. Sebab aku cerita tak adalah jelas sangat. Kepada yang tak faham, bolehlah tengok kat Google kan, sebab aku cerita tak jelas sangat. Okey korang, so sampai sini saja ceritanya. Korang faham tak hari ni aku cerita pasal patung Annabelle? Yang tak faham tadi macam biasa aku cakap, jangan lupa tengok kat Google kalau korang tak faham. Kalau korang faham, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang tak faham, korang boleh komen kat bawah juga sekiranya komen buka. Okey korang, sebab aku cerita tak jelas sangat. Okey korang, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So bye korang, see you next time video. Esok ada video baru, esok video makan untuk korang semua. Bye korang, jangan lupa tengok video baru untuk esok.